Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan membentangkan pembentangan saya bagi subjek pentadbiran harta di Mahkamah Syariah, kod kursus PPK 5223, dan tajuk pembentangan saya ialah wasi dan pentadbir harta menurut perundangan di Malaysia. Yang pertama-tamanya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Fazil Harisyah bin Fazil Suhaimi, P113687, dan terdapat 3 lagi rakan saya dalam pembentangan ini. Yang pertama, Muhammad Fitri bin Wasli, P113426. Yang kedua, Sufyan bin Ismail, P113977. Dan yang ketiga, Muhammad Saufi bin Ahmad Nasir, P114726. Kita pergi kepada beberapa kupasan tajuk berkaitan dengan assignment kami. Yang pertamanya, definisi wasi dan pentadbir harta, dan kedua, pensyariatan wasi dan wisayah. Dan kita pergi kepada isu, terdapat 3 isu dalam assignment ini, dan tajuk ini ialah yang pertamanya, siapakah yang boleh menjadi wasi atau pentadbir harta. Isu yang kedua, tujuan wasi dan pentadbir harta dilantik. Dan isu yang ketiga, proses pelantikan wasi atau pentadbir harta di Malaysia. Kita pergi pada definisi wasi. Dalam Seksyen 2/1 Enaman Wasiat Orang Islam Negeri Selangor 1969 pindaan 2016 mentafsirkan wasi ertinya seseorang yang kepadanya diamanahkan pelaksanaan sesuatu, dan meliputi seseorang yang disifatkan sebagai dilantik wasi oleh mahkamah. Dalam Seksyen 2/1 Akta Wasiat 1959 mentakrifkan wasiat ialah suatu peristiharaan yang dimaksudkan untuk memberi kesan perundangan tentang niat pewasiat mengenai hartanya atau hal-hal lain yang dia berhasrat supaya dikuatkuasakan selepas kematiannya. Definisi pentadbir. Pentadbir juga dikenali sebagai wasi, iaitu wakil yang dilantik untuk menguruskan harta pusaka yang ditinggalkan, ataupun melaksanakan wasiat ataupun melansaikan hutang dan membahagikan harta pusaka mengikut faraid. Pentadbir dilantik oleh ahli waris jika tiada wasiat yang dibuat. Manakala wasi pula dilantik melalui wasiat. Peranan pentadbir dan wasi adalah sama, iaitu menguruskan harta pusaka. Pensyariatan wasi dan wisayah. Dalam Al-Quran dan suratul Baqarah ayat 150 Allah menyebutkan, kutiba alaikum idza hadra ahadakumul maut in taraka khairal wasiyah khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Yang bermaksud, diwajibkan ke atas kamu apabila seseorang dari kamu hampir mati, jika ia ada meninggalkan harta, hendaklah ia membuat wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat dengan cara yang baik, yakni menurut peraturan agama, sebagai suatu kewajipan atas orang-orang yang bertakwa. Dalam sunnah pula, Nabi SAW ada menyebut, man haqqu mri'in muslim lahu syai'un yusi fihi yabitu 3 layali illa wa wasiyatuhu indahu maktubah. Yang bermaksud, tidak halal bagi seseorang muslim bermalam selama 3 malam padahal ia mempunyai sesuatu yang harus ia wasiatkan, kecuali wasiat tersebut tertulis di sisinya. Hadis riwayat Muslim dalam Kitabul Wasiyah. Ijma' pula mengatakan pelaksanaan wasiat dan wisayah telah disepakati para ulama. Menurut Wahbah Az-Zuhaidi dalam karangan kitabnya pada tahun 2012, pelaksanaan ini telah disabitkan melalui beberapa dilalah sama ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Pelaksanaannya juga telah diamalkan sejak zaman baginda SAW, para sahabat, dan terus berkembang sehingga kini. Hal ini kerana pensyariatannya adalah untuk menunaikan hak pewasiat dan menjaga kebajikan waris-waris yang ditinggalkan. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapakah boleh menjadi wasi ataupun pentadbir? Yang pertama adalah perhubungan darah ataupun nasab. Secara asasnya mereka yang layak menjadi wasi ataupun pentadbir ialah yang layak menerima faraid, ibu bapa, isteri, suami dan anak-anak. Itu basicnya. Keturunan yang dimaksudkan di sini ialah keturunan hakiki, iaitu pertalian yang disebabkan darah daging.
ia termasuklah keturunan ke bawah seperti anak cucu atau cicit. Sebaliknya, ia tidak termasuk anak angkat, anak zina dan anak li'an. Perkara ini sabit dengan nas Al-Quran di dalam surah Al-Anfal ayat 75 yang bermaksud, orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebahagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat. Dan juga di dalam surah An-Nisa ayat 11 yang bermaksud, Allah telah mensyariatkan bagimu tentang pembahagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bahagian seseorang anak lelaki sama dengan bahagian 2 orang anak perempuan. Perhubungan perkahwinan. Perhubungan perkahwinan sebagai asas penerima pusaka juga ditentukan oleh Al-Quran di dalam surah An-Nisa ayat 12 yang bermaksud, dan bagi suami-suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Para istri memperolehi seperempat harta yang kamu tinggalkan. Surah ini membuktikan terhadap macam mana perkahwinan itu membolehkan seorang menjadi wasi ataupun pentadbir. Syarat untuk suami dan istri untuk memperolehi pusaka pasangan masing-masing mestilah semasa kematian pasangan berkenaan masih berada di dalam ikatan perkahwinan. Perhubungan tersebut mestilah berpunca daripada perkahwinan yang sah. Jika perhubungan tersebut berpunca daripada perkahwinan yang tidak sah seperti perkahwinan tanpa saksi atau nikah muta'ah, nikah kontrak, maka pasangan tersebut tidak berhak untuk menerima pusaka. Isteri yang diceraikan semasa secara talak raj'i, talak yang boleh dirujuk, yang masih dalam iddah, berhak kepada pusaka suaminya yang meninggal dunia dalam tempoh tersebut. Tujuan wasi pentadbir harta. Bagi pengumpulan harta semati, penyelesaian hutang dan baki sebelum dibahagikan kepada waris yang berhak. Ini bermakna sebelum satu perintah bahagian harta pusaka itu dibuat, satu proses pentadbiran pusaka perlu dilalui melibatkan proses permohonan bagi orang yang layak, proses carian harta, permohonan perintah dan pengeluaran perintah bagi pembahagian pusaka itu sendiri. Pengurusan atau pentadbiran pusaka ini ada kalanya melibatkan kos dan perbelanjaan pengurusan. Hak-hak yang berkaitan dengan si mati hendaklah dikenal pasti terlebih dahulu dan ditunaikan sebelum dikategorikan sebagai harta pusaka. Antaranya ialah bayaran penyelenggaraan jenazah si mati dan hutang yang bersangkutan. Pembayaran ini akan diambil daripada harta si mati sekiranya waris si mati tidak mempunyai harta untuk mengurus jenazahnya. Jika si mati seorang miskin, kos pengurusan jenazah diambil daripada Baitul Mal. Manakala bagi hutang si mati perlu dipastikan dan diselesaikan terlebih dahulu, barulah bakinya menjadi harta pusaka si mati. Agihan harta si mati kepada waris adalah daripada harta bersih si mati. Juga hutang-hutang yang bersifat keagamaan seperti haji, zakat dan nazar. Juga tanggungan hutang yang melibatkan hutang sivil, juga bayaran nafkah atau mahar isteri dan keluarganya yang belum diselesaikan semasa hidup. Yang kedua, berlakunya dakwaan wasiat, hibah dan harta pencarian. Wasiat akan dilaksanakan selepas kematian. Seorang Islam boleh mewasiatkan 1/3 daripada hartanya jika menepati syarat dan rukun wasiat, maka harta yang diwasiatkan itu tidaklah menjadi sebahagian harta pusaka. Dalam konteks masa kini, agihan wasiat ini juga termasuk wasiat wajibah sebagaimana yang dikuatkuasakan oleh Undang-Undang Selangor. Hibah pada istilah syarak ialah satu akad yang mengandungi pemberian milik seseorang terhadap hartanya kepada seorang yang lain pada masa hidupnya tanpa balasan. Juga setelah itu harta itu bukan lagi milik si mati dan terkeluar daripada senarai harta faraid. Manakala harta sepencarian, harta yang diperolehi oleh suami isteri semasa perkahwinan. Jadi jika berlaku kematian, contohnya kematian suami isteri, berhak menuntut harta sepencarian dan harta itu tidak terjatuh dalam harta pusaka. Ini bermakna jika berlaku kematian, si isteri berhak menuntut harta sepencarian dan juga hak faraid. Isu ketiga, proses pelantikan wasi atau pentadbir harta di Malaysia. Secara umumnya, selain Mahkamah Syariah, terdapat 3 badan pentadbiran yang mempunyai bidang kuasa untuk mentadbir harta pusaka si mati,
yaitu Mahkamah Tinggi Sivil, Seksyen Pembagian Pusaka Kecil, dan juga amanah raya. Bagi amanah raya berhad, pusaka ringkas mengendalikan harta si mati yang hanya meninggalkan harta ahli sahaja dan nilainya tidak melebihi Rm600,000 berpandukan kepada Akta Perbadanan Amanah Raya tahun 1995. Pejabat tanah, unit pembagian pusaka ataupun pusaka kecil mengendalikan harta si mati yang meninggalkan harta tak alih atau harta tanah beserta dengan harta ahli seperti duit simpanan di bank dan sebagainya, dan nilainya tidak melebihi Rm2 juta dan tidak berwasiat mengikut Akta 97. Mahkamah Tinggi Sivil ataupun harta pusaka besar mengendalikan harta si mati yang meninggalkan sama ada harta tak alih atau harta alih yang nilainya melebihi Rm2 juta atau harta berwasiat bagi bukan Islam walaupun nilainya kurang daripada 2 juta. Mahkamah Pusaka Besar iaitu Tinggi Sivil berperanan juga mengendalikan kes-kes rayuan di bawah Seksyen 29 Akta Harta Pusaka Kecil Pembagian 1955. Mahkamah Syariah sebahagian negeri khususnya negeri Sabah, perlantikan bagi wasi atau pentadbir harta tersebut keseluruhannya dibuat permohonan di Mahkamah Syariah. Berdasarkan dengan bidang kuasa Mahkamah Syariah tersebut dibahagikan dengan nilaian harta di bawah Rm100,000 di bawah bidang kuasa Mahkamah Rendah, manakala nilaian yang melebihi 100,000 di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Kesimpulan, pengurusan pentadbir harta atau wasi di Malaysia perlu diberikan pendedaan dari semasa ke semasa kerana sebahagian masyarakat masih tidak memahami dengan jelas melibatkan harta peninggalan si mati. Konsep pengurusan dan pentadbirannya perlu dipertingkatkan dan diperkemaskan untuk menggalakkan masyarakat menulis wasiat dan apa-apa melibatkan instrumen melibatkan harta pusaka tersebut. Kefahaman yang jelas terhadap konsep pelaksanaan dan hukum hakamnya akan memudahkan urusan ahli waris yang lain selepas kematian si mati.